Kos menunaikan haji dijangka meningkat 50%. Gelembung pelancongan antarabangsa Langkawi bermula 3 Disember ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Tun Julia Muhammad Tahir dan berita wilayah hari ini akan berlintas langsung dari Sabah, Sarawak dan Pulau Pinang. Antara tumpuan hari ini, 100 anak pokok ambung-ambung ditanam sekitar Taman Negara Pulau Pinang bersempena program pemeliharaan penyu 2021. Terus setia sejam bersama berita wilayah. Kos menunaikan haji dijangka meningkat sehingga 50% kepada RM30,000 berbanding RM23,000 sebelum ini. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Ahmad Marzuq Syahari berkata, peningkatan disebabkan cukai nilai tambah VAT diperkenal Arab Saudi naik kepada 15% berbanding 5% sebelum ini. Bagaimanapun, jumlah tepat anggaran kos sebenar masih belum dimuktamadkan. Perkara itu hanya akan diketahui awal tahun hadapan sebelum dimaklumkan kepada bakal jemaah. Kos ground di sana memang akan meningkat. Itu menyebabkan kos haji mungkin naik. Walau bagaimanapun, sebagaimana kita ulang sebut sebelum daripada ini, kerajaan tetap menanggung sebahagian daripada bantuan mengerjakan haji. Jumlah tanggungan kerajaan itu akan ditentukan oleh kabinet. Sekarang kita ada beberapa formula yang belum lagi di final. Berapa persen kita nak tanggung daripada actual cost. Beliau ditemui selepas menyampaikan bantuan kepada mangsa kebakaran membabitkan 18 keluarga di Kota Baru. Datuk Ahmad Marzuq turut memaklumkan pihaknya akur dengan segala keputusan Kerajaan Arab Saudi sama ada mengekalkan kuota sedia ada iaitu 30,000 jemaah atau dikurangkan. Langkawi bakal kembali menerima penerbangan antarabangsa bermula 3 Disember ini. Ia merupakan penerbangan menerusi gelembung pelancongan antarabangsa bermula 15 November lalu yang menjadikan Langkawi sebagai lokasi rintis. Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Pembangunan Langkawi LADA, Nasaruddin Abdul Muttalib berkata, sebagai permulaan, Langkawi bakal menerima 3 kali penerbangan seminggu dari Singapura terus ke pulau itu. LADA sebelum ini menyasarkan sehingga 5,000 pelancong antarabangsa sehingga Disember 2021 dengan jana pendapatan RM24.5 juta menerusi pelbagai produk tarikan. Gelembung pelancongan antarabangsa bagi projek rintis Pulau Langkawi akan dibuka kepada semua pelancong tanpa dihadkan kepada mana-mana negara. Pembukaan semula Langkawi pada 16 September lalu menjana pendapatan mencecah lebih RM15 juta menerusi kunjungan lebih 38,000 pelancong dalam tempoh 2 minggu. Langkawi kini status zon merah selepas merekodkan 159. Labuan kini berada di status zon merah selepas merekodkan 159 kes COVID-19 dengan 2 kluster aktif dikesan melibatkan sebuah bistro dan majlis pertunangan. Kanak-kanak berumur 1 hingga 9 tahun antara individu yang dijangkiti menerusi kluster tersebut.
Pengarah Jabatan Kesihatan Labuan Dr. Ismuni Bohari berkata, dua kluster aktif itu adalah kluster Jalan Jati melibatkan sebuah bistro dan kluster Bukit Kuda yang membabitkan sekumpulan komuniti tempatan. Kluster yang muncul pada 21 November lalu itu menular dengan pantas dan menyebabkan lebih banyak jangkitan. Beliau berkata dua pesakit, seorang daripadanya kanak-kanak, berada dalam kategori 5 dan 4. Kedua-dua pesakit sedang dirawat di unit rawatan rapi dan memerlukan bantuan pernafasan. Pulau Bebas Cukai itu sedang berhadapan dengan kenaikan kes positif yang kebanyakannya disumbangkan oleh pengembara dan aktiviti perhimpunan sosial. Kerajaan memandang serius isu kenaikan harga barangan yang berlaku sekarang. Berikutan itu, pemeriksaan berterusan dilakukan di pasar awam dan pasaraya bagi memastikan peniaga tidak menjual barangan dengan harga yang tinggi serta tidak munasabah. Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Kedah, Raymond Verak berkata pihaknya menggerakkan 172 pegawai penguatkuasa dan 51 pegawai pemantau harga di seluruh negeri untuk memantau serta menangani isu kenaikan harga barangan. Kenaikan harga barangan seperti ayam dan sayur-sayuran berpunca daripada beberapa faktor. Ini termasuk peningkatan kos operasi syarikat penternakan, kos import serta kenaikan harga baja dan racun. Bagi mengurangkan kesan kenaikan harga, pelbagai inisiatif dilaksanakan termasuk program penyeragaman harga dan program pengedaran barangan perlu seperti beras, minyak masak, gula, diesel, petrol RON 95 dan LPG. Fokus dari negeri di bawah bayu, hampir 25 juta ringgit diperuntukkan kerajaan laksana projek pembangunan di Kota Belud. Perinciannya bersama dengan Konstantin Palawan di Kota Kinabalu. Silakan. Betul Tun Julia, hampir 25 juta ringgit diperuntukkan kerajaan negeri dan persekutuan untuk melaksanakan projek pembangunan dan kemudahan asas di Kota Belud tahun ini. Daripada jumlah itu, sebanyak 17.07 juta ringgit diperuntukkan kerajaan negeri sebagai sebahagian daripada rancangan untuk memastikan maklumat dalam Hala Tuju Sabah Maju Jaya SMJ, manakala sebanyak 7.9 juta ringgit disalurkan kerajaan persekutuan. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata, Kerajaan Negeri Gabungan Rakyat Sabah GRS juga memberi peruntukan khas sebanyak 6.5 juta ringgit tahun ini untuk kerja-kerja naik taraf kawasan bulatan Lebak Moyo yang sering dilanda banjir. Kerja naik taraf tersebut kini 64% siap. Beliau berkata demikian ketika merasmikan tamu besar Kota Belud di Dewan Tun Said Kota Belud. Teks ucapan beliau dibacakan adun usukan Datuk Seri Panglima Dr. Saleh Said Keruak. Datuk Haji Ji berkata kerajaan juga meluluskan pembinaan lebuh raya Pan Borneo sepanjang 32.2 km merentasi daerah Kota Belud dari Pituru ke Rampayan. Selain itu, kerajaan telah membaiki dan membina 23 daripada 47 sekolah usang di daerah ini. Tamu besar amat signifikan bagi daerah Kota Belud, suasana berjual beli menjadi tarikan apabila banyak produk tempatan seluruh Sabah boleh diperoleh di tamu berkenaan saban tahun. Akibat pandemik COVID-19, suasana tamu ini turut sama berubah. Ikuti tinjauan khas Nirona Newman di tamu besar Kota Belud baru-baru ini. Setelah sepi hampir 2 tahun, tamu Kota Belud kini kembali, namun diadakan secara sederhana dengan mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Ini bagi mengekang penularan wabak COVID-19 semasa berada di tamu berkenaan. Namun acara ini masih disenaraikan dalam kalender pelancongan negeri. Pelancaran tamu besar Kota Belud ini dirasmikan Ketua Menteri Datuk Seri Haji Jinor bertempat di Dewan Masyarakat Tun Said Keruak. Beliau diwakili adun usukan Datuk Seri Panglima Dr. Saleh Tun Said Keruak.
Saya amat menghargai inisiatif penganjuran sambutan tamu besar ini pada tahun ini yang disambut dengan amalan norma baru diadakan secara maya bagi memberi peluang kepada orang ramai untuk turut melihat program ini walau di mana mereka berada. Pegawai Daerah Kota Belud, Diana Abdullah berkata, acara sambutan tamu besar Kota Belud telah diadakan setiap minggu sejak awal bulan November dan acara kemuncak diadakan pada 27 November. Kita adakan aktiviti-aktiviti seperti persembahan kuda berhias dan juga lumba kerbau, semua yang tradisional punya sukan. Dan tidak lupa juga kita menonjolkan juga pertandingan dari aspek pertanian, perikanan. Menurut Diana lagi, orang ramai juga berpeluang menyaksikan pelbagai program dan aktiviti melalui media sosial, khususnya menerusi live streaming di Facebook dan YouTube. Tamu besar Kota Belud telah mengalami pelbagai transformasi sehingga menjadi salah satu produk pelancongan dan daya tarikan di daerah ini saban tahun. Apa yang menarik, pelancong ke Sabah tidak perlu meredah ke kampung untuk menyelami budaya masyarakat pelbagai kaum. Sebaliknya boleh berkunjung ke Tamu yang menjadi lokasi perniagaan dan pertemuan masyarakat ini. Dalam pada itu, rata-rata pengunjung memberi reaksi positif penganjuran semula Tamu Besar Kota Belud. Perasaan saya apabila tamu besar dibuka, dia macam walaupun dalam keadaan online, dia dapat tunjukkan kepada generasi belia untuk belajar tentang etnik-etnik zaman dahulu lah. Penganjuran tamu besar ini adalah penting bagi warga Kota Belud kerana kita dapat mengingati budaya. Ianya juga membantu ekonomi kerana di dalam tamu besar ini ada peniaga-peniaga kecil yang menjalankan operasi mereka. Program tamu besar dianjurkan pada tahun ini. Saya sangat-sangat berbangga dan sangat-sangat berterima kasih kepada seluruh warga Kota Belud, terutamanya daripada pejabat daerah Kota Belud sebagai penganjur acara tamu besar ini. Seperti mana yang kita tahu, setelah negara dilanda pandemik selama 2 tahun ini, banyak aktiviti-aktiviti kemasyarakatan, aktiviti daerah seperti tamu besar ini terpaksa kita hentikan bagi mengelakkan penularan. Namun pada tahun ini, pihak pejabat daerah telah mengambil inisiatif baru iaitu melaksanakan tamu besar dengan norma baru. Kelonggaran sekatan perjalanan daerah sejak 1 November 2021 turut memudahkan pengunjung luar daerah ke Kota Belud. Meskipun berbah wajah dengan penganjuran sebelum ini, Tamu Besar Kota Belud tetap mempunyai tarikan tersendiri. Nirona Newmon, Berita RTM. Enam isu pemeliharaan akan ditekankan dalam Kongres Asia Parks kedua bertemakan Taman untuk Alam Semula Jadi dan Rakyat yang bakal berlangsung 24 hingga 29 Mei tahun depan. Isu tersebut antaranya penyelesaian berasaskan alam semula jadi untuk kesihatan dan kesejahteraan alam sekitar, tadbir urus kawasan yang dilindungi dan dipelihara serta ketersambungan dan pemeliharaan rentas sempadan. Menurut Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar, Datuk Jeffrey Arifin, kongres yang diadakan dengan kerjasama Kesatuan Pemuliharaan Alam Semula Jadi antarabangsa itu berlangsung sejurus selepas persidangan 15 pihak konvensyen mengenai kepelbagaian biologi di Kunming, China. Beliau berucap demikian dalam Majlis Pelancaran Kongres Taman Asia Kedua di Kota Kinabalu. Teks ucapan beliau disampaikan Pembantu Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar, Datuk Johnston Bangkwai. Tambah Datuk Jeffrey, kongres tersebut akan menampilkan sesi belia dan orang asli yang berdedikasi, perbincangan kumpulan yang lebih kecil serta lawatan lapangan ke beberapa kawasan pelindungan utama di Sabah, termasuk tapak warisan dunia Taman Kinabalu. Lebih 1,000 peserta dari seluruh dunia dijangka menghadiri kongres tersebut yang berlangsung secara maya dan fizikal. Allahyarham Datuk Seri Panglima Lajim Ukin dipilih sebagai penerima anugerah khas sepanjang zaman sempena sambutan Maulidur Rasul peringkat daerah Beaufort tahun 2021. Anugerah itu diberi Badan Dakwah Daerah Beaufort bagi menghargai jasa dan sumbangan Allahyarham dalam aspek agama, pembangunan dan politik semasa hayatnya.
Anugerah disampaikan Pembantu Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan yang juga Adun Klias, Datuk Isnin Aliasni kepada Balu Allahyarham Datin Sri Normila Siong sempena program ziarah kasih di Kampung Kebatu, Beaufort. Kita datang ziarah kepada beberapa orang penerima yang telah kita anugerahkan sempena dengan sambutan Maulidi Rasul peringkat daerah Beaufort. Anugerah khas sepanjang hayat yang banyak memberi sumbangan kepada masyarakat kita di daerah ini. Dua lagi anugerah yang disampaikan dalam program ziarah kasih ini adalah anugerah tokoh Maulidur Rasul kepada Allahyarham Mokhtar Maslin yang diterima Balu Allahyarham Zaitun Abdul Latif di Kampung Klias Kecil. Bagi anugerah khas kepada bukan Islam pula diberikan kepada Pegawai Kesihatan Persekitaran Daerah Beaufort, Lim Kuan Lee. Saya bagi pihak diri sendiri amat berterima kasih ya. Tetapi actually apa sumbangan KKM kepada masyarakat komuniti adalah yang wajib kami laksanakan sepanjang masa. Kesemua penerima anugerah mendapat wang tunai RM1,000 dan sijil. Pertubuhan Kebajikan Serantau Muslim akan membina lebih banyak masjid dan surau di negeri ini, khususnya di kawasan pedalaman yang memerlukan, ia bagi memudahkan umat Islam menunaikan ibadat. Penyelaras Program Pertubuhan Kebajikan Serantau Muslim Sabah Izam Hadi Siddiq berkata ketika ini terdapat dua masjid yang telah siap dibina iaitu masing-masing di Kampung Tungaring dan Kampung Watang Tambunan. Program pembinaan rumah ibadat ini akan kami teruskan dari semasa ke semasa dan selepas ini ada 3 atau 4 lagi surau yang akan dibina di daerah Tambunan, termasuklah satu surau yang bakal dibina di Kampung Saliku, Pagalungan, insyaAllah. Beliau berkata demikian ketika ditemui RTM selepas lawatan sempena program misi kemanusiaan dan pembinaan Masjid Serantau Muslim di pedalaman Sabah di Pejabat Daerah Tambunan. Sementara itu, penolong pegawai pentadbiran daerah Tambunan Muhammad Azri Jaini Jeffrey berkata, usaha pihak Pertubuhan Kebajikan Serantau Muslim Sabah ini amat dialu-alukan. Kami amat-amat mengalukan bantuan-bantuan daripada pihak-pihak NGO dan persatuan yang mana dapat menyumbangkan bantuan kepada mana-mana pihak yang memerlukan di daerah Tambunan dan sangat-sangat berterima kasih. Dalam program ini turut disampaikan 50 bantuan bakul makanan kepada golongan asnaf. Sekian berita dari negeri di bawah Bayu bersama saya Konstantin Palawan. Berita seterusnya kita kembali ke Angkasa Puri bersama Tun Julia. Silakan Tun Julia. Baik, terima kasih Konstan untuk perkembangan dari Sabah. Baik, seterusnya kita ke Sarawak bersama Bu Mawin. Antara tumpuan dari Bumi Kenyalang adalah projek jejambat Jalan Medan Raya dan Jalan Tun Hussein On Bintulu. Silakan Bu Ma. Ya, terima kasih Tun Julia. Kestabilan dan kesinambungan kepimpinan yang berwibawa serta mempunyai sejarah pentadbiran yang cemerlang perlu diberi perhatian oleh masyarakat dalam menentukan hala tuju negara dan negeri. Menteri Kanan Kejeraya Datuk Seri Fadilah Yusof menyatakan ketika merasmikan Majlis Pecah Tanah tapak pembinaan projek jejambat Jalan Medan Raya dan Jalan Tun Hussein On Bintulu pagi tadi. Ini saya mengharapkan sama juga untuk rakyat Sarawak supaya melihat balik kepada sejarah dan juga fakta. Dan kita dapat melihat bahawa di Sarawak, GPS di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Ketua Menteri kita dah memberi komitmen. Begitu banyak perancangan dari segi pembangunan, bukan saja jalan, tapi program-program yang untuk membantu rakyat dan meningkatkan ekonomi negeri ini sedang rancak berjalan. Kos kontrak projek jejambat Medan Jaya Jalan Tun Hussein On itu bernilai RM137.7 juta melalui peruntukan kerajaan pusat. Menurut Datuk Seri Fadilah, projek tersebut telah diluluskan pada tahun 2015 dan sepatutnya telah dilaksanakan mula pada tahun 2019. Namun, ekoran pertukaran kerajaan persekutuan pada tahun 2018 mengakibatkan projek tersebut tertangguh dan tidak dapat dilaksanakan mengikut yang dirancang. Bila kita rancang 2019, sepatutnya 2019 dulu kita dah tender dah. Dah boleh mula dilaksanakan. Tapi bila perubahan kerajaan,
maka kelewatan ini berlaku. Dan sebab itu hanya tahun ini dapat dilaksanakan pembinaannya. Sebab itu yang saya katakan tadi amat penting untuk kita pastikan kesinambungan perancangan kita dalam membangunkan infra kepada rakyat ini dapat kita beri tumpuan. Projek pembinaan jejambat itu melibatkan jalan 4 lorong 2 hala dari Jalan Sultan Iskandar ke Jalan Tun Hussein On, termasuk kerja naik taraf Jalan Sultan Iskandar, Jalan Tun Hussein On, Jalan Kidurong dan Jalan Johari Sunam serta menaik taraf persimpangan berlampu isyarat Medan Jaya dan Taman Tinggi. Projek ini bertujuan mengurangkan kesesakan trafik terutama pada waktu puncak ekoran pembangunan pesat di Bandar Bintulu. Kerja-kerja pembinaan akan bermula secara rasmi pada 3 Disember dan akan mengambil masa selama 36 bulan untuk disiapkan, iaitu jangkaan tarikh siap pada 2 Disember 2024. Pembukaan Pejabat Perdagangan dan Pelancongan Sarawak Singapura atau status yang akan ditubuhkan di Pontianak, Kalimantan, Indonesia dan Brunei bakal membuka peluang pekerjaan kepada golongan belia di negeri ini. Ketua Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng memberi jaminan penubuhan status yang tertangguh disebabkan COVID-19 itu dijangka diteruskan semula apabila keadaan semakin pulih kelak. Jelas Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari, penubuhan itu mendapat sambutan amat baik sekaligus memberi keyakinan bahawa status berpotensi menembusi pasaran global dan merancangkan ekonomi Sarawak. Tambahnya lagi, kerajaan negeri akan membuka akses lebih banyak kepada usahawan negeri ini untuk berkecimpung dalam peluang perpindahan ibu negara Indonesia ke Kepulauan Borneo yang dijangka mulai suku pertama tahun 2024. Beliau berkata demikian semasa program Jelajah Belia Sarawak Ad 1 2021 pada sesi sembang belia #belia apa kata kita di Pusat Konvensyen Borneo Kuching. Terdahulu dalam ucapan perasmian program tersebut, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari berkata, semangat sukarelawan yang tinggi dalam jati diri belia amat mempengaruhi pembangunan dalam sesebuah negara. Justru beliau mahu belia di negeri ini menerapkan semangat sedia membantu masyarakat dengan melibatkan diri dalam aktiviti sosial. Dalam jadual padat menjelang pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri PRU Dun Sarawak ke-12, Ketua Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng meluangkan masa melawat mangsa yang terlibat dalam kebakaran di kampung nombor 6 Kuching. Lawatan singkat itu bagi memberi bantuan kilat kepada keluarga Sahari Abu Kasim yang kehilangan tempat berteduh semalam selepas kediaman 2 tingkatnya musnah. Jelas Tan Sri Abang Johari pihaknya akan menilai kemusnahan rumah terbabit dan akan membina rumah baharu di atas tapak yang sama. Berhubung dengan pihak keluarga, dengan kontraktornya untuk kita bangun semula. Ditemui pemberita, beliau berduka cita ke atas kemusnahan harta yang menimpa penduduk di kawasannya itu. Semalam, rumah kayu konkrit 2 tingkat musnah dalam kebakaran yang berlaku kira-kira pukul 11 pagi. Kebakaran terbabit mengakibatkan seramai 21 orang dari 3 keluarga hilang tempat tinggal. Pengambilan tanah bagi tujuan pembangunan tidak dilakukan secara sebarangan, sebaliknya mengikut saluran yang betul. Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, pemilik sahih juga dibayar pampasan sewajarnya mengikut kadar semasa. Menurut Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan, jika tanah terpaksa diambil bagi membangunkan projek rakyat, tanah berkenaan adalah diambil mengikut peruntukan dalam Bab 81 Kanun Tanah Negeri atau Perkara 13 Perlembagaan Persekutuan. Tambahnya, pembayaran pampasan juga tidak hanya melibatkan tanah, malah merangkumi tanaman dan struktur bangunan yang terdapat di tanah terlibat. Bayaran pampasan juga tegasnya melibatkan tanah yang mempunyai surat hak milik atau tanah yang tiada mempunyai surat hak milik, namun penuntut mempunyai bukti sahih tanah adat berkenaan. Datuk Amar Awang Tengah berucap pada majlis penyerahan cek pampasan tanah bagi projek naik taraf Jalan Kampung Tanjung Poting, Tanjung Senibong, Tanjung Bowang dan cadangan jalan di Kampung Upper Bypass Road melibatkan Jabatan Beli di Sungai Adis di Bau. Lebih 9.7 juta ringgit pampasan diagihkan kepada 192 penerima yang terjejas akibat projek berkenaan pada majlis tersebut. Dalam pada itu, Datuk Amar Awang Tengah menyeru penduduk di Bau untuk terus bersama Gabungan Parti Sarawak bagi memastikan kestabilan politik dikekalkan dan pembangunan sosio-ekonomi negeri berjalan lancar.
Ketua Kampung dan Tuai Rumah di daerah Sebauh dan kawasan Kemenar diseru supaya proaktif dan saling berkongsi ilmu ke arah meningkatkan pembangunan masyarakat dan kawasan masing-masing. Menteri Utiliti Datuk Seri Dr. Stephen Rudi Anak Utom menjelaskan ini kerana Ketua Kampung dan Tuai Rumah merupakan platform kepada komuniti untuk merujuk dan berkongsi pendapat bagi mencapai taraf hidup yang lebih baik. Anak kepapas ke penemu, anak lukit penemu. Mujib kita nak beri orang duit nak cukup beri orang main. Dan penemu nak nemu habis. Main okey dia beri ya, main okey dia berfungsi, main okey penemu dia. Anak sekali-kali kepapas penemu. Tambahnya, kawasan Kemenar yang memiliki 286 buah rumah panjang dan kampung masih mempunyai banyak tanah kosong belum dimajukan yang perlu dibangunkan oleh penduduk setempat agar memberi pulangan lumayan kepada mereka. Beliau memberitahu demikian pada Majlis Penangguhan Taklimat Progres Projek Infrastruktur Daerah Sebauh, anjuran Persatuan Ketua Kaum Daerah Sebauh. Pemeriksaan dan pemantauan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDNHCP Sarawak mendapati harga sayur yang mengalami kenaikan hingga 20%, terutamanya melibatkan sayur-sayuran yang diimport dari China. Dalam satu kenyataan, KPDNHCP Sarawak memaklumkan bahawa berdasarkan pemaluman pihak pemborong dan pengimport, faktor utama kenaikan harga sayur import ini berpunca daripada cuaca sejuk di negara tersebut yang telah menjejaskan tanaman sayuran, terutama sayuran jenis berdaun. Selain itu, kenaikan pertukaran mata wang dolar Amerika berbanding dengan ringgit Malaysia turut menjadi faktor kenaikan harga sayuran berkenaan. Pihak pemborong dan pengimport juga memaklumkan kenaikan harga kos penghantaran yang meningkat dan pembukaan ekonomi baru selepas pandemik serta berlakunya penghantaran sayur yang agak lambat dan terpaksa menunggu giliran bagi bekalan daripada pengeluar serta ditambah dengan kos pengangkutan kapal yang telah naik juga menyumbang kepada kenaikan harga sayur berkenaan. Bagi sayur tempatan pula tiada masalah dari segi bekalan, tetapi bagaimanapun kenaikan harga bagi sayur sawi, kacang buncis, kacang panjang dan cili yang mengalami kenaikan harga dianggarkan di antara 10 ke 20%. Kenaikan harga sayur berkenaan adalah disebabkan musim tengkujuh ketika ini. KPDNHCP Sarawak menambah notis pengesahan maklumat barangan di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011 telah diserahkan kepada pihak pemborong pengimport yang melibatkan kenaikan harga sayur-sayuran berkenaan dan pihak KPDNHCP Sarawak masih menunggu maklum balas tersebut. Walau bagaimanapun, pihak pemborong pengimport telah memberi jaminan bahawa situasi berkenaan adalah bersifat sementara dan bekalan serta harga sayur akan pulih seperti biasa pada penghujung bulan Disember selepas cuaca bertambah baik. Baik saudara, sekian perkembangan berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Tun Julia di Angkasa Puri. Silakan Tun. Baik, terima kasih Bu Mau untuk laporan dari Sarawak. Bertemu kembali. Sebelum ke perkembangan selanjutnya, kita ke Met Malaysia bagi mendapatkan laporan cuaca semasa bersama pegawainya Rashdan Amirul Ashraf Ruslan. Silakan Rashdan. Baiklah, Assalamualaikum dan salam hormat kepada semua penonton. Kita mulakan informasi cuaca pada petang ini dengan melihat kepada carta angin semasa. Dapat diperhatikan ketika ini, angin masih lagi bertiup dari pelbagai hala dengan kelajuan yang agak sederhana, sekitar 20 hingga 30 km sejam. Namun demikian, di kawasan Laut Cina Selatan ketika ini, angin masih lagi bertiup dengan kelajuan yang agak kencang, sekitar 40 hingga 60 km sejam.
Oleh yang demikian, Met Malaysia masih lagi mengekalkan amaran angin kencang dan laut bergelombang peringkat pertama dan juga kedua melibatkan kawasan-kawasan yang berwarna berkenaan yang mana keadaan ini akan berkuat kuasa sehingga ke 4 Disember nanti. Oleh itu, keadaan ini adalah amat berbahaya untuk aktiviti menangkap ikan, bot-bot kecil dan perkapalan serta aktiviti pantai dan sukan laut. Baiklah, kita beralih pula untuk melihat tinjauan cuaca semasa pada petang ini. Dapat diperhatikan ketika ini, hujan lebat kini sedang berlaku di 1-2 tempat melibatkan kawasan di sekitar pesisir pantai Kelantan dan juga Terengganu. Termasuklah di sekitar Johor, Selangor, Perlis dan juga pedalaman Semenanjung yang mana kami jangkakan keadaan hujan ini akan beransur pulih menjelang awal malam nanti. Bagi tinjauan cuaca semasa di Sabah dan Sarawak pula, dapat diperhatikan ketika ini, hujan lebat kini sedang berlaku di 1-2 tempat melibatkan bahagian Kudat dan juga pedalaman di Sabah, termasuklah di sekitar bahagian Limbang dan juga Kuching. Keadaan hujan yang sedang berlaku ketika ini dijangka akan beransur pulih dalam sedikit masa lagi. Baiklah, sekian sahaja informasi cuaca pada petang ini. Dapatkan maklumat cuaca terkini dan sahih melalui aplikasi My Cuaca atau boleh ke laman sesawang kami di www.met.gov.my. Sebelum berpisah, kita ikuti tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di Malaysia. Sekian, Assalamualaikum. Anak pokok ambung-ambung ditanam sekitar Pantai Kracut, Taman Negara Pulau Pinang bersempena program pemeliharaan penyu 2021. Perincian lanjut langsung bersama Zatul Iqmah di Pulau Pinang. Silakan Zatul. Terima kasih Tun Julia. Selaras dengan hasrat rancangan Malaysia ke-12 RMK-12 untuk menyediakan akses bermutu tinggi secara menyeluruh kepada infrastruktur digital seluruh negara, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC Pulau Pinang akan menamatkan rangkaian 3G secara berangsur-angsur bagi memberi pengalaman rangkaian 4G yang lebih pantas kepada pengguna. Pengarah MCMC Pulau Pinang, Rahmat Abu Nong berkata, pengguna telefon bimbit atau peranti 3G dinasihatkan agar segera beralih ke rangkaian 4G sebelum rangkaian tersebut ditamatkan sepenuhnya pada 31 Disember tahun ini. So basically apa yang akan berlaku adalah penutupan penamatan 3G ni dibuat secara beransur-ansur, melibatkan semua telco, termasuklah Digi, Maxis, Celcom dan U Mobile. So penamatan 3G ini juga kerana limited spektrum. So bila kita tamatkan spektrum 3G, spektrum yang sedia ada boleh diguna pakai untuk meluaskan liputan di spektrum 4G. Peningkatan kualiti yang akan dapat dilihat merangkumi kelajuan data yang lebih tinggi, latensi rendah dan kestabilan rangkaian.
Hasilnya pelanggan akan dapat melayari internet, stream video dan menikmati lain-lain perkhidmatan dalam talian dengan lebih lancar. 400 kg sampah berjaya dikumpul menerusi program Volunteerism Malaysia Bersih Indah di Pulau Jerejak baru-baru ini. Program yang dianjur Kementerian Pelancongan dan Budaya Malaysia, MOTEC Pulau Pinang itu disertai seramai 80 sukarelawan yang terdiri daripada pemandu pelancong dan pelajar kolej. Pengarah MOTEC Negeri Jonathan Freddy P. Bagang berkata, program yang diwujudkan di bawah bahagian pembangunan industri MOTEC ini bertujuan memupuk kesedaran masyarakat berkenaan kepentingan memelihara alam sekitar selain menjadikan aktiviti pelancongan sebagai sumber pendapatan negara. Rejak merupakan salah satu daripada 2 kluster yang dicadangkan di negeri Pulau Pinang, iaitu kluster Pulau Rejak, Georgetown dan Teluk Bahang. Projek ini berpotensi disebabkan oleh nilai-nilai sejarah dan warisan yang ada di kat sini dan juga keindahan alam semula jadi yang ada yang belum dicemari lagi. Rata-rata sukarelawan yang ditemui bersetuju program ini secara tidak langsung dapat merancakkan kembali industri pelancongan sekaligus membuka peluang menjana kembali ekonomi yang terjejas akibat pandemik COVID-19. Pembersihan di Pulau Jerejak sebenarnya kita adalah satu langkah pertama kepada pemandu pelancong untuk menggiatkan balik aktiviti kita yang dah lama kita tinggalkan lah, maksudnya disebabkan pandemik. Jadi dengan permulaan program pada hari ini memberi satu semangat ataupun satu impak yang berkesan kepada pemandu pelancong supaya lebih aktif ke depannya selepas ini. Okey, sebagai rakyat kita ada tanggungjawab untuk jaga kita punya alam sekitar. So dengan saya menyertai program ini, program itu Volunteerism Malaysia Bersih Indah, saya sangat berbanggalah dan rasa happy lah sebab boleh bantu dan membantu dan memelihara alam sekitar di Pulau Jerejak ini. Jelas Jonathan, perkongsian gambar menerusi media sosial mengenai program seperti ini juga secara tidak langsung dapat mempromosi Pulau Jerejak sebagai destinasi pelancongan Pulau Pinang. 100 anak pokok ambung-ambung ditanam sekitar Pantai Keracut, Taman Negara Pulau Pinang bersempena program pemeliharaan penyu 2021. Penanaman tersebut bertujuan untuk mengekalkan ekosistem habitat itu kerana bahagian bawah pokok ambung-ambung digunakan sebagai kawasan ia bertelur. Pengarah JAS Negeri Sharifah Zakiah Said Sahab berkata, sekiranya habitat asalnya terganggu, ia berkemungkinan tidak akan bertelur dan secara tidak langsung mengurangkan populasi penyu di seluruh negara. Sebanyak 100 pokok ambung-ambung telah ditanam oleh para sukarelawan pada hari ini. Dan kenapa pokok ambung-ambung dipilih? Kerana pokok penyu sebenarnya dia suka bertelur di bawah pokok ambung-ambung. Jadi bila kita menanam pokok ambung-ambung ni, kita juga menggalakkan pembiakan penyu lah. Dan seterusnya secara tak langsung kita akan memelihara generasi penyu yang berada di kawasan Pulau Pinang ni. Program yang dianjur secara bersama oleh Jabatan Alam Sekitar JAS, Jabatan Perikanan Negeri, Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan Negeri dan syarikat elektronik swasta Flex Penang itu disertai seramai 58 orang sukarelawan. Kita sangat tertariklah dengan penyu, okay? Sebab di Malaysia ni memang tak banyak tempat dan Penang adalah salah satu tempat selain daripada Terengganu dan Flex beroperasi di Penang. Jadi ini adalah satu, orang kata apa? Satu tanda tentang Pulau Pinang. Selain penanaman anak pokok ambung-ambung, aktiviti melepaskan penyu ke laut dan gotong royong turut dijalankan di kawasan tersebut. Paparan itu mengakhiri sumbangan berita dari Pulau Mutiara. Kembali bersama rakan penyampai di Angkasa Puri, silakan. Baik, terima kasih Zato untuk perkembangan dari Pulau Pinang.
Baik saudara, bulan Oktober sehingga Januari merupakan kemuncak monsun timur laut atau musim tengkujuh. Lazimnya dalam tempoh 4 bulan ini, bekalan ikan dan hasil laut amat berkurangan. Ia sekaligus menyumbang kepada kenaikan harga di pasaran. Rusia Abdul Hamid meninjau bekalan ikan di Kompleks Pendaratan Ikan Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM di Kuala Kedah, Alustar. Dan nelayan, umpama irama dan lagu tidak dapat dipisahkan. Walaupun ombak bergelora di musim monsun timur laut dan musim tengkujuh tiba, namun nelayan tetap ke laut. Ini kerana ia adalah mata pencarian mereka. LKIM akan memastikan sebanyak 180 tan metrik ikan dan hasil laut disediakan sepanjang musim berkenaan. Daripada jumlah itu, 80 tan metrik disumbangkan dari Kuala Kedah. LKIM Kedah akan memastikan bilik sejuk bekunya di 4 lokasi iaitu di Kuala Muda, Ian, Tanjung Dawai dan Kuala Kedah tersedia dengan hasil laut untuk menampung keperluan di musim tersebut. Bila masa berlaku musim tengkujuh ni, musim timur laut ni, peranan LKM kita akan diusahakan untuk dapatkan bekalan. Sekurang-kurangnya dalam bulan 12 ni kita akan target 10 metrik tan ikan yang akan kita simpankan. Kalau berlaku lagi perlambakan, kita akan simpan lagi. Ini insya-Allah kita kita sebagai perancangan awal kita untuk hadapi kemungkinan penghujung bulan 12, bulan 1, bulan 2 tu memang akan berlaku fenomena yang kita rasa akan menjejaskan sektor penangkapan ikan lah. Mungkin pendaratan tu kurang, berlaku ribut. So kita akan usahakan ikan kita yang ada ketika itu kita akan keluarkan. Jelas beliau, apabila nelayan tidak dapat turun ke laut, ia sedikit sebanyak menyumbang kepada kenaikan harga ikan dan hasil laut antara 30 hingga 40%. Justru bagi mengimbangi kestabilan harga dan bekalan, Persatuan Nelayan PNK memperuntukkan 10 tan metrik ikan segar beku atau Q-fish dengan harga lebih murah sehingga 50%. Antaranya ikan tongkol, kembung, selar dan selayang. Dan harapan nelayan musim monsun tidak menjejaskan pendapatan mereka. Dia macam 2 hari balik ni ada 8 tan. Ya, 2 hari 8 tan. Tahun ni pun ada agak 10 tan. Ikan ini ada cencaru, ada ikan kayu, lepas tu ikan golok, ikan bawai sikit, campur-campur tu. Musim monsun di perairan Kuala Kedah ni tangkapan dia masih lagi lumayan. Masih lagi boleh kita buat kerja kan. Jadi musim pantai timur, pantai barat ni, dia angin musim ketujuh ni dia mai tu mungkin lagi sebulan lagi, bulan 12, 1 sampai bulan 2. Tapi dalam musim ketujuh ni bahagian di Kuala Kedah, kalau bahagian Bukit Jorok ni dia tak boleh pergi tengah. LKIM turut mewujudkan pasar bergerak menggunakan lori 5 tan untuk ke lokasi-lokasi terpilih. Melaluinya, hasil laut dijual dengan harga 10 hingga 15% lebih murah. Laporan Rusia Abdul Hamid untuk Berita RTM. Kadar pengangguran di Perak melonjak kepada 4.8% dalam tempoh 2 tahun berbanding 3.5% pada tahun 2019. Menteri Besar Perak Datuk Seri Sarani Mohamad berkata peningkatan berlaku disebabkan penutupan beberapa buah syarikat berikutan kesan COVID-19. Berikutan itu, kerajaan negeri telah melaksanakan pelbagai program bagi membantu rakyat di Perak. Datuk Seri Sarani berkata, kerajaan negeri sentiasa optimis dalam memastikan lebih banyak peluang pekerjaan dapat ditawarkan. Teks ucapan beliau dibacakan Esko Pendidikan, Pengajian Tinggi dan Sumber Manusia Ahmad Saidi Muhammad Daud. Kita dapat melihat perubahan yang ketara, perubahan yang sangat positif, di mana trend pengangguran ini telah mula menyusut
kepada 4.4% pada suku kedua tahun 2021 ataupun tahun ini apabila lebih banyak sektor perindustrian dan juga perniagaan dibenarkan untuk mula beroperasi semula. Beliau berkata demikian dalam program Perak E-Carrier Carnival PECC secara maya. Saudara, 2 pusat pemindahan sementara PPS yang dibuka susulan banjir kilat di daerah Hilir Perak ditutup sepenuhnya pada pukul 2 petang tadi. PPS terlibat ialah Dewan Majlis Perbandaran Teluk Intan MPTI dan Dewan Serbaguna Cikus. Pegawai Daerah Hilir Perak Saidi Syari memaklumkan penutupan dibuat setelah mendapat nasihat dan meneliti keadaan semasa kawasan terjejas banjir yang beransur pulih. Beliau yang juga pengerusi bencana Daerah Hilir Perak berkata kesemua penduduk terjejas juga telah pulang ke rumah masing-masing. Beliau menzahirkan penghargaan kepada semua yang terlibat dalam membantu dan menyelaras selia PPS dengan baik. Kerajaan Perlis akan mainkan peranan dalam menangani isu kenaikan harga barangan terutama sayur-sayuran. Sehubungan itu, satu program khas akan dilaksana untuk menggalakkan rakyat menanam sayur-sayuran menggunakan kaedah hidroponik berskala kecil. Menteri Besar Perlis Datuk Seri Azlan Man berkata program ini bertujuan meningkatkan pengeluaran atau produktiviti sayur-sayuran. Selain itu, selain tidak memerlukan kawasan yang luas, kaedah pertanian hidroponik mudah untuk kawalan serangga. Namun ia memerlukan pengetahuan mengenai teknik pelaksanaannya. Justru Jabatan Pertanian Negeri akan membantu memberikan khidmat bimbingan dan nasihat kepada mereka yang terlibat. Program ini diharap dapat membantu golongan B40 untuk mengurangkan perbelanjaan dapur, menambah pendapatan dan meningkatkan produktiviti sayur-sayuran. Pelbagai program menghiasi Pesta Convocation yang julung kalinya berlangsung di Institut Kemahiran Belia Negara IKBN Kuala Perlis bermula hari ini hingga 30 November. Ini termasuk pertandingan sepak penalti, sukan elektronik, woodball, kayuhan santai dan senam robik yang disertai hampir 2,000 peserta. Menurut pengarah IKBN Kuala Perlis, Zurihanmi Zakaria, Convocation IKBN Kuala Perlis kali ini berbeza dengan tahun sebelumnya diadakan secara berpusat di Kuala Lumpur. Kali ini sambutan pelbagai pihak melibatkan lebih 24 agensi kerajaan dan swasta. Untuk Pesta Convocation ini, selain daripada kita adakan sepenuh majlis convocation, kita juga adakan untuk menarik seramai mungkin masyarakat dan juga agensi kerajaan untuk hadir dan mengenali IKBN Kuala Perlis, kerana di peringkat negeri Perlis, IKBN Kuala Perlis merupakan satu-satunya agensi latihan di bawah Kementerian Belia dan Sukan yang berada di sini. Jadi sebelum ni kita pergi ke tempat orang, tapi kali ini kita bawa semua agensi kerajaan untuk datang ke sini. Kita berpesta dalam keadaan mematuhi sepenuhnya SOP yang ada. Beliau ditemui media pada Pesta Convocation IKBN Kuala Perlis. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP memberikan tempoh sehingga Isnin ini kepada pemilik restoran nasi kandar di Pulau Pinang yang dikatakan menjual sotong mencecah sehingga RM100. Sekiranya gagal menjawab notis dikeluarkan, tindakan lanjut akan dikenakan mengikut Akta Kawalan Harga Anti Pencatutan 2011. Timbalan Menteri KPDN HEP Datuk Rosul Wahid berkata tempoh lanjutan itu bagi membolehkan pemilik restoran melengkapkan dokumen yang dikehendaki untuk siasatan lanjut. Selepas pihaknya menerima dokumen lengkap, keputusan akan dibuat untuk menentukan sama ada wujud unsur pencatutan atau sebaliknya. Jika kita dapat, kita akan keluarkan kompang lah. Kompang untuk tu. Tapi kita cuba untuk mengelak daripada menyusahkan peniaga lah.
Beliau ditemui media selepas merasmikan mesyuarat bersatu bahagian Hulu Terengganu di Hulu Terengganu. Keluarga Malaysia berpeluang menaiki perkhidmatan Train Express Rail Link ERL hujung minggu ini dengan hanya RM1 untuk tiket sehala ke mana-mana stesen ERL. Peluang itu boleh dinikmati menerusi ERL RM1 Joyride Weekend, inisiatif Express Rail Link Sdn Bhd dengan sokongan Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTEK. Ketua Pegawai Eksekutif ERL Nurmah Muhammad Nur berkata, inisiatif itu bertujuan merangsang semula perjalanan riadah tempatan. Bagi program 2 hari itu, pihaknya menyasarkan 8,000 penumpang. Dan ini adalah salah satu daripada inisiatif ERL to promote balik public transportation. Jadi kita nak encourage passenger and nak memberi balik confidence kepada public mengenai public transportation. Seperti yang kita nampak tu, ramai yang naik ya. Jadi tapi also dengan SOP yang perlu dipatuhilah. Kita juga make sure that kita ada crowd control and we encourage people to make sure ada social distancing. Majlis Pelancaran Program ERL RM1 Joyride Weekend diadakan di stesen KL Central. Ucapan pelancaran oleh Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Datuk Seri Nancy Shukri disiarkan secara maya. Promosi istimewa tersebut boleh didapati melalui aplikasi mudah alih KLIA Express. Sembilan peserta akan bertanding merebut kejuaraan pidato antarabangsa Bahasa Melayu sekaligus membawa pulang piala pusingan, piala Perdana Menteri, piala iringan dan wang tunai RM10,000. Memasuki edisi ke-14 tahun ini, TV1 akan menyiarkan secara langsung pertandingan akhir itu bermula 9 malam esok dari Dewan Sultan Iskandar, Universiti Teknologi Malaysia, UTM Skudai. Seiring situasi semasa COVID-19, pemilihan pusingan awal dan akhir kategori pelajar antarabangsa dan alam Melayu dijalankan secara dalam talian. Hasil pemilihan, 5 peserta terbaik bagi setiap kategori akan bertanding secara fizikal. Objektif penganjuran adalah untuk memartabatkan bahasa Melayu ke peringkat global selain membina jaringan perhubungan dalam bidang pendidikan pengajian tinggi. Rata-rata peserta yang ditemui berkata, walaupun gemetar kerana ia pengalaman pertama, mereka sangat teruja dan akan melakukan yang terbaik. Dalam pertandingan kemudian pidato ini saya cuba lagi. Saya tahu saya cuba. Saya perlu usaha mempelajari dalam bahasa Melayu. Selepas balik ke Uzbekistan, saya akan meningkat. InsyaAllah saya akan meningkat bahasa Melayu di Uzbekistan juga. Kawan-kawan saya juga sangat menarik minat dalam bahasa Melayu. 2019 saya berjaya terpilih ke pusingan separuh akhir. Saya akan memberi yang terbaik untuk insya-Allah jadi Johan. Ya, saya pun tak sabar bergelar Johan. Itu. Semua kontestan memang hebat, memang boleh bercakap bahasa Melayu dengan sangat fasih dan mereka faham maksud bahasa, mereka faham apa maksud dalam skrip tersebut. So saya rasa peluang saya bagus juga sebab saya pun salah seorang penduduk di Malaysia yang boleh bercakap bahasa Melayu dengan sangat fasih. So insya-Allah. 78 peserta daripada 36 negara termasuk Malaysia mengambil bahagian dalam pertandingan ini. Turut dipertandingkan kategori pelajar antarabangsa di Malaysia.
sedikit perkembangan sukan. Menjelang kejohanan Muay Thai Dunia 2021 di Bangkok, Thailand bulan depan, 5 anak muda dari Kuala Lumpur optimis membawa pulang sekurang-kurangnya 2 pingat buat negara meskipun sedar bakal berdepan lebih 90 pesaing dari seluruh dunia. Kejohanan yang bermula 3 hingga 12 Disember itu merupakan persiapan wilayah persekutuan untuk kejohanan Sukan Malaysia SUKMA. Menurut penolong pengarah kanan Majlis Sukan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur MSWPKL, Fazlan Naim Anwar, barisan atlet yang dipertaruhkan itu telah pun menjalani latihan dan persediaan rapi biarpun dalam tempoh yang agak singkat. Bagaimanapun untuk persiapan atlet MOI Wilayah Persekutuan, kita pun telah mengaturkan beberapa langkah strategi lah. Dalam pada masa pandemik tu, kebanyakannya latihan kita buat secara online sahaja. Namun pada bulan 9 tu, kita dah mula secara fizikal lah selepas diberi kebenaran lah oleh MKN dan juga mengikut SOP yang dibenarkan lah. Cuma kita agak struggle untuk preparation kita pada SUKMA yang akan datang ni sebab kita pun tak ada kejohanan yang dibuat di peringkat kebangsaan untuk menilai prestasi atlet kita. That's why kita cuba cari apa yang ada. Cuma persediaan di IFMA ni lah kita cuba menghantar wakil 5 orang wakil kita lah. Pasukan negara dibarisi 3 atlet lelaki dan 2 atlet perempuan melibatkan Muhammad Syahrul Hakim Rosli kategori 71 kg, Muhammad Kamarul Ikhmas Samsul 57 kg dan Kuzairi Azim Muhammad Kamal 47 kg. Manakala bagi wanita kategori 42 kg diwakili Raja Izzati Nabiha Raja Anwar dan Syamien Adriana Syamsul Bahri 54 kg. Daripada segi persiapan tu kita dah buat persiapan dia yang terbaik lah untuk atlet wilayah ni. Seramai 5 orang yang kita akan hantar. Daripada segi training semua, tapi memang training sekarang ni kita kena ikut SOP yang ketat kan. Jadi training tu agak berkurangan sikit lah, tapi insya-Allah kita menjanjikan pingat lah untuk Malaysia. 1, 2, 3. Bola Sepak Piala Malaysia, JDT dan KLCT-FC mengesahkan kemarahan ke final selepas menundukkan lawan masing-masing. Skuad Harimau Selatan meraih 3 jaringan dalam hanya tempoh 15 minit pertama, manakala KLCT diheret sehingga ke penentuan sepakan penalti selepas terikat dengan agregat 2-2. Beraksi di laman sendiri, JDT tidak menunggu lama untuk meraih gol pertama apabila ayam tambatannya Bergson da Silva meledak ke kiri gawang Terengganu untuk JDT mendahului 1-0. Gonzalo Cabrera menjaringkan gol kedua berselang 3 minit kemudian sebelum Bergson menambah derita Terengganu FC TFC dengan melengkapkan gol ketiga pada minit ke-14. Serangan itu tidak berbalas hingga tamat permainan. JDT yang menjadi penyandang juara Piala Malaysia mara ke final dengan agregat 4-1. Sementara itu di Stadium Hang Jebat Krubong, skuad KLCT-FC melakar kejutan mara ke pentas akhir selepas menundukkan Melaka United 5-3 menerusi sepakan penalti. Aksi timbal balik yang cukup sengit itu terpaksa ditentukan menerusi sepakan penalti selepas kedua-dua pasukan terikat satu sama dengan agregat 2-2. Kemenangan tersebut pastinya cukup bermakna buat KLCT selepas 32 tahun menanti peluang untuk ke final Piala Malaysia. Berita wilayah berakhir di sini. Keluarga Malaysia terus amal kawalan kendiri, lindung diri, lindung semua. Yang sahih hanya di Berita RTM. Saya Tun Julia Muhammad Tahir. Assalamualaikum dan salam hormat.